Bab doa pembuka sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang, baginda bertakbir, kemudian mengucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi, dengan meninggalkan segala yang salah, segala ajaran yang salah, musliman, dengan menyerahkan diri kepadanya, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah aku termasuk di antara orang-orang musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, nusuki, sesungguhnya sembahyang, ibadat, ataupun banyak makna dia lah, di antaranya begitu. Sesungguhnya sembahyangku, ibadat, hajiku dan sebagainya, ataupun kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, demi Allah, kerana Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang mula-mula Islam. Ya Allah, Engkaulah Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui kesalahanku. Oleh itu, ampunilah dosa-dosaku semua sekali. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa-dosa itu kecuali Engkau. Berilah petunjuk kepadaku untuk akhlak yang terbaik, kerana tiada yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah daripadaku akhlak yang buruk, kerana tidak ada yang dapat menjauhkan akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Labbaika wa sa'daik. Aku sentiasa bersedia mentaatimu, wa sa'daik, dan aku berasa bertuah menjunjung titah perintahmu. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan segala kebaikan, segala-galanya, semuanya berada di tanganmu. Ana bika wa ilaika, aku denganmu, yakni aku berlindung denganmu, dan aku berlindung denganmu. Ana bika, aku berlindung denganmu. Wa ilaika, dan aku menghadapkan diriku kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, maha agung Engkau, maha berkah, maha agung Engkau, dan maha tinggi. Astaghfiruka, aku memohon keampunan darimu. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Wa idza raka'a, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, baginda mengucapkan, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, aku telah rukuk kepadamu jua aku rukuk. Wa bika amantu, dan denganmu jua aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu jua aku menyerahkan diriku. Khasha'alaka sam'i wa basari, tunduklah kepadamu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-tulangku. Wa idza rafa'a, dan apabila baginda mengangkat kepalanya, qala, baginda mengucapkan, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Oh Tuhan kami, bagimu jua segala pujian. Mil as-samawati wal ard, sepenuh langit-langit dan bumi, dan sepenuh apa-apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa-apa yang Engkau mahu daripada perkara-perkara yang lain selepas daripada yang tersebut itu. Wa idza sajada, apabila baginda bersujud, baginda mengucapkan, Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepadamu jua aku bersujud, dan denganmu jua aku beriman. Walaka aslamtu, dan
walaka, kepadamu jua aku menyerah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, telah bersujud wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan merupakannya, lalu diperelokkan rupanya dan dibelah pendengaran dan penglihatannya. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha agung Allah, sebaik-baik pencipta. Apabila baginda mahu memberi salam, yakni sebelum memberi salam daripada sembahyangnya, baginda mengucapkan begini: Allahumma ighfirli ma qaddamtu, ya Allah, ampunlah untukku apa-apa yang telah kulakukan dahulu, wa ma akhartu, dan apa-apa yang aku lakukan kemudian, wa ma asrartu, dan apa-apa yang aku sembunyikan dan yang aku nyatakan, wa ma asraftu, dan apa-apa yang aku terlajak ataupun terlampau dalam mengerjakannya, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih tahu lagi tentangnya daripadaku. Antal muqaddimu wal muakhir, engkaulah yang dahulu dan engkaulah yang kemudian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda apabila berdiri untuk bersembahyang fardu, baginda bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hadwa, membetuli kedua bahunya. Wa yasna'u mithla dhalika, dan baginda melakukan begitu juga apabila selesai membaca pada qiyamnya. Wa idza arada an yarka'a, dan apabila baginda mahu rukuk, dilakukan begitu juga apabila dia mengangkat kepala daripada rukuk. Tetapi baginda tidak mengangkat kedua tangannya pada mana-mana sembahyangnya, pada ketika baginda sedang duduk. Dan apabila bangun daripada rakaat yang kedua, baginda mengangkat kedua tangannya begitu juga, yakni membetuli dua bahunya. Wa kabbara, dan bertakbir. Wa da'a, dan baginda berdoa. Nahwa hadithi Abdul Aziz fi doa, sama seperti doa yang tersebut di dalam hadis Abdul Aziz, yazid wa yanqus asy-syai'. Cuma dalam riwayat ini perawinya ada menambahkan dan mengurangkan sesuatu. Dalam di sini dia tidak ada menyebutkan wal khairu kulluhu fi yaday wasyarru laysa ilai, itu tak ada sebut. Tetapi dalam riwayat ini ada tambahan, yaitu ketika Nabi SAW akan selesai bersembahyang, baginda membaca begini: Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa a'lantu, anta ilahi la ilaha illa anta. Itu dia baca. Lebih kuat tadi ya. Diriwayatkan daripada Syu'aib bin Abi Hamzah, beliau berkata, Muhammad bin Al-Munkadir Ibnu Abi Farwah dan lain-lain fuqaha Madinah mengatakan kepadaku, itu apabila engkau berkata yang tadi, maka engkau kata begini: wa ana minal muslimin, saya termasuk di antara orang-orang Islam. Yakni apabila sampai engkau nak kata wa ana awwalul muslimin tadi, sepotong tadi lah, wa ana awwalul muslimin, tempat tu engkau jangan kata begitu, tapi engkau kata wa ana minal muslimin, bukan wa ana awwalul muslimin. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa ada seseorang datang untuk bersembahyang dalam keadaan tercungap-cungap. Lalu dia pun berkata, Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahu Akbar, mana dia takbir, takbiratul ihram. Lepas tu alhamdulillahi hamdan katsiran, segala puji bagi Allah dengan puji-pujian yang banyak. Tayyiban, puji-pujian yang suci. Mubarakan fih, puji-pujian yang penuh berkat. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, siapakah yang mengucapkan ucapan-ucapan tadi? Sesungguhnya dia tidak
mengucapkan sesuatu yang salah. Ini tidak mengapa dia mengucapkan begitu. Maka orang tadi pun berkata, saya wahai Rasulullah, saya datang dalam keadaan tercungak-cungak, maka saya mengatakannya, mengucapkannya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku nampak 12 malaikat berlomba-lomba, yabtadirunha, berlomba-lomba mahu mengambilnya untuk diangkat ke atas. Humaid dalam riwayatnya ada menambahkan, wa idza jaa ahadukum, apabila seseorang daripada kamu datang yakni untuk bersembahyang, falyamshi, maka hendaklah dia berjalan seperti perjalanannya yang sebelumnya. Jangan dia berjalan laju-laju lah, jalan seperti biasa saja. Falyusalli, lalu hendaklah dia bersembahyang apa yang sempat dia lakukan. Waliyaqdi ma sabaqahu, dan hendaklah dia menambahkan apa yang mendahuluinya, apa yang terlepas daripadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, sesungguhnya beliau melihat Rasulullah SAW mengerjakan satu sembahyang. Amr berkata, ini perawi ini, saya tidak pasti sembahyang apakah yang Nabi SAW lakukan itu. Faqala, maka Nabi SAW mengucapkan, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, alhamdulillahi kathira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kabira, aku mengagungkannya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Agung, aku mengagungkannya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahu Akbar kabira, begitu juga. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah banyak-banyak. Alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Maha suci Allah pagi dan petang 3 kali. A'udzu billahi minasyaitan, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan, daripada nafkhnya, daripada nafkh yakni kesombongannya, wa nafthihi, dan daripada tiupannya, wa hamzihi, dan daripada hamzihi, daripada hamzihi, yaitu kegilaannya, daripada kegilaannya. Qala, perawi berkata, nafsuhu maknanya syair, nafkhuhu maknanya al-kibr, kesombongannya, hamzuhu maknanya al-mutah, yaitu kegilaannya. Diriwayatkan daripada Nafi' bin Jubair daripada ayahnya, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW mengucapkan dalam sembahyang sunat. Lalu perawi menyebutkan sama seperti hadis yang tersebut tadi. Maknanya lafaznya ada beza. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Asim bin Humaid, beliau berkata, saya telah bertanya Aisyah, dengan apakah Nabi SAW selalu buka, yakni mulakan sembahyang malamnya? Aisyah berkata, sesungguhnya engkau telah bertanya aku tentang sesuatu yang mana tidak ada sesiapa pun sebelum ini bertanya aku tentangnya. Sebelum kau ni tak ada sesiapa pun tanya aku tentangnya. Nabi SAW apabila berdiri, yang selepas takbiratul ihram, dia bertakbir 10 kali, tahmid alhamdulillah 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil yani la ilaha illallah 10 kali, dan istighfar astaghfirullah 10 kali. Wa qala, dan Nabi SAW menyebutkan, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, wahdini, tunjuklah aku, tunjuklah kepadaku yakni jalan yang lurus, warzuqni, berilah rezeki kepadaku, wa'afini, sihat sejahterakanlah daku, wa yata'awadhu, dan baginda berlindung
dengan Allah min dhaiqil maqam, daripada kesempitan berada pada hari kiamat nanti. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Khalid bin Ma'dan daripada Rabi'ah al-Jurashi daripada Aisyah, nahwahu, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, saya telah bertanya Aisyah, dengan apakah Nabi SAW selalu mulakan sembahyangnya apabila dia bangun untuk mengerjakan sembahyang malam? Qalat, Aisyah berkata, Nabi SAW apabila berdiri pada waktu malam yang untuk bersembahyang, kana yaftatihu salatahu, baginda memulakan sembahyangnya, yakni selepas daripada takbirah, dia baca ni, mulakan sembahyangnya dengan baca Allahumma ya Allah, Tuhan Jabrail dan Mikail dan Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa-apa yang mereka perselisihkan dahulu. Tunjukkanlah kepadaku kebenaran yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkaulah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau mahu kepada jalan yang lurus. Diriwayatkan daripada Ikrimah dengan sanadnya bila ikhbar wa ma'nahu, bila ikhbar wa ma'nahu, tanpa ikhbar dan maknanya. Qala, dia berkata, kana idza qama, apabila berdiri, kabbara, baginda bertakbir, wa yaqul, dan ucapkan yang tersebut tadi. Abu Daud meriwayatkan, katanya Qa'nabi menceritakan kepada kami, beliau berkata, Qa'nabi berkata, Imam Malik berkata, tidak mengapa berdoa dalam sembahyang ini, di awalnya kah, atau di pertengahannya, atau di akhirnya, dalam sembahyang fardu atau sembahyang yang lain, tidak mengapa nak berdoa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi, beliau berkata, pada suatu hari kami bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun, tiba-tiba ada seseorang berkata di belakang Rasulullah, Allahumma rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu jua segala pujian, puji-pujian yang banyak, suci dan diberkati, penuh berkat. Falamman sarafa, apabila Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda pun tanya, siapa yang bercakap tadi? Siapa yang mengucapkan begitu tadi? Orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saya nampak 30 lebih malaikat berlomba-lomba mengambil ucapan itu. Siapakah yang dapat menulisnya dahulu? Berlomba-lomba untuk menuliskan ucapan itu, yakni sebagai amalan baiknya. Siapakah di antara malaikat itu yang dapat menulis dulu? Mana begitu? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW apabila berdiri untuk bersembahyang pada waktu tengah malam, di tengah malam, baginda mengucapkan Allahumma lakal hamd, ya Allah, bagimu jua segala pujian, engkaulah yang menyinari langit-langit dan bumi, bagimu jua segala pujian, engkaulah yang menegakkan, engkaulah yang menguruskan langit-langit dan bumi ini. Walakal hamd, bagimu jua segala pujian, engkaulah Tuhan langit-langit dan bumi ini dan apa-apa yang ada padanya. Engkaulah yang benar, ucapanmu lah yang benar, janjimu lah yang benar, pertemuan denganmu adalah benar, syurga adalah benar, neraka adalah benar, kiamat adalah benar,
Ya Allah, kepadamu jua aku berserah, denganmu jua aku beriman, dan kepadamu sahaja aku bertawakal, dan kepadamu sahaja ataupun jua aku kembali. Wabika khasamtu, wabika khasamtu, denganmu lah aku berhujah. Aku berhujah, yakni dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mahu menerima agama. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau jua aku jadikan sebagai hakim pemutus. Faghfirli, oleh itu ampunilah daku, ma qaddamtu, apa-apa yang telah kulakukan dahulu dan kulakukan kemudian, apa-apa yang aku sembunyikan, apa-apa yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW dalam tahajud mengucapkan selepas baginda bertakbir Allahu Akbar, thumma dzakara ma'nahu, kemudian perawi menyebutkan makna hadis yang tersebut tadi. Jadi maknanya supaya lafaznya beza sikit, tapi hak tadilah. Diriwayatkan daripada Rifa'ah bin Rafi', beliau berkata, saya telah bersembahyang di belakang Rasulullah SAW, maka Rifa'ah bersin. Qutaibah tidak ada menyebutkan dalam riwayatnya Rifa'ah itu, tak ada sebut. Saya pun kata, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna. Segala puji bagi Allah dengan puji-pujian yang amat banyak, puji-pujian yang penuh kesucian, penuh berkat. Mubarakan alaih, mubarakan fih mubarakan alaih. Satu makna macam tadi. Satu lagi makna mubarakan fih, makna puji-pujian yang sentiasa subur, berkembang. Mubarakan alaih, ini puji-pujian yang kekal abadi. Kama yuhibbu rabbuna, sebagaimana yang disukai Tuhan. Wa yarda, dan diredainya, sebagaimana yang disukai Tuhan kita dan diredainya. Apabila Rasulullah SAW selesai bersembahyang, baginda pun bertanya, siapakah yang mengucapkan begitu dalam sembahyang tadi? Kemudian perawi menyebutkan sama seperti hadis Malik tadi, bahkan lebih sempurna daripada hadisnya, yakni hadis Malik tadi. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah daripada ayahnya, beliau berkata, ada seorang anak muda Ansar telah bersin di belakang Rasulullah SAW ketika dia dalam sembahyang. Maka baginda pun mengucapkan, dia pun mengucapkan, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna, sehingga Tuhan kita redha, dan selepas Tuhan kita redha juga terhadap urusan dunia dan urusan akhirat. Bila Nabi SAW selesai bersembahyang, Nabi SAW pun tanya, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Qala, perawi berkata, anak muda tadi pun diam. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan ucapan tadi? Sesungguhnya dia tidak ada mengucapkan sesuatu yang salah. Maka anak muda itu pun berkata, wahai Rasulullah, sayalah yang mengucapkannya, dan saya tidak bermaksud dengan mengucapkannya itu kecuali baik. Saya bermaksud baik saja, wahai Rasulullah. Qala ma tanahat duna arsyir rahman. Nabi SAW bersabda, ucapan tadi tidak berhenti-henti sebelum sampai ke arasy ar-Rahman Jalla dzikru. Sebelum sampai ke arasy ar-Rahman itu terus menerus naik tu, tidak ada halangan, tidak ada galangan. Bab man ra'a al-istiftah bi subhanak. Ini bab orang yang berpendapat pembukaan dalam sembahyang itu ialah ucapan subhanak. Orang yang berpendapat membuka sembahyang dengan subhanak. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW apabila bangun bersembahyang pada waktu malam, baginda bertakbir, kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dengan puji-pujian kepadamu,
Maha berkat namamu, ini maha agung namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kebesaranmu. Wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selainmu. Kemudian Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahu akbar kabira 3 kali. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam, yang terkutuk. Min hamzihi, daripada hamznya, daripada hamznya, yakni kegilaannya, daripada naftnya, yakni syairnya atau ucapan-ucapan buruknya. Wa nafsihi, dan tiupan-tiupannya ataupun semburan-semburannya. Thumma yaqra'u, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah. Qala Abu Dawud, wa hadzal hadis, hadis ini mereka mengatakan, yakni ulama-ulama hadis mengatakan, hadis ini daripada Ali bin Ali, daripada Hasan secara mursal. Waham berlaku daripada Ja'far. Kekeliruan dalam hadis ini ialah berlaku pada Ja'far bin Sulaiman itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan sembahyang, baginda akan membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata hadis ini tidak masyhur daripada Abdus Salam bin Harb. Tidak ada yang meriwayatkannya daripada Abdus Salam kecuali Talq bin Ghannam. Kisah sembahyang daripada Budail ini telah diriwayatkan oleh sekumpulan ulama perawi, tetapi mereka tidak ada menyebutkannya, tidak ada menyebutkan di dalamnya apa-apa daripada yang tersebut tadi. Panjang juga bab ni, hadis-hadisnya banyak, tapi banyak pun lebih kurang gitulah dari segi apa ni, bacaan doa. Bacaan doa tu di sini Imam Abu Daud kemukakan dua saja, dua bentuk lah pada apa ni, umumnya secara kasarnya dia sebut dua saja. Dia tidak ada sebut yang lain. Sebab dalam masalah istiftah ni, ataupun orang panggil doa iftitah, doa iftitah panggil juga istiftah, panggil doa istiftah. Ini ada khilaf ulama, ada khilaf ulama. Kalau Imam Malik dia kata Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar tak ada, kalau sembahyang fardu, kalau sembahyang fardu tak ada baca apa-apa dah. Terus nanti akan datang kita akan jumpa hadis, ada bab dia. Imam Abu Daud buat bab khusus, yang ni orang yang memulakan sembahyang dia dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada akan datang. Jadi mengikut Imam Malik ni Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin selalu. Iftitah ni, istiftah ni tak ada bagi dia, tak ada sunnah. Gitu dia untuk sembahyang fardu, untuk sembahyang fardu. Tapi kalau orang baca juga boleh, tapi bagi dia tak ada sunnah. Bagi dia tak dia amalnya, pokok dia lagu tu lah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi setengah-setengah tempat tu cepat sangat, kira-kira nak baca bismillah pun tak ada tu. Usahakan nak baca iftitah ni Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin selalu. Gitu. Itu mengikut mazhab Malik. Lepas tu di sini Imam Abu Dawud mari dua bab yang kita baca panjang tadi. Bab yang pertama, bab yang kedua. Bab yang pertama ni boleh dikatakan disebutkan di situ wajah tu wajhiyat. Kita di sini umumnya baca tu wajah tu wajhiyat lillazi fatara as-samawati wal ard. Baca tu. Sebab hak ni dipilih oleh Imam Syafi'i, dipilih oleh Imam Syafi'i.
Dan ramai lagi lah orang-orang yang sependapat dengan dia. Inilah yang dibaca dalam sembahyang fardu, dan dalam sembahyang sunat pun boleh. Tapi Imam Malik kata ni ada hak baca-baca ni semua ni, dia kata dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat ada, itu sunnah ada. Hak fardu tak ada. Hak fardu dia nafinya, hak sunat dia terima. Jadi hak ada ni dalam sembahyang sunat. Dia kata begitu. Ada pun Imam Syafi'i, hak wajah tu sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke ada berlaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia pilih hak bab yang kedua tadi kita bacakan, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dia baca tu. Dia pilih hak tu. Dalam sembahyang fardu dia kata molek baca hak tu. Tapi kalau baca hak lain boleh juga. Boleh juga. Cuma tidak lebih afdal lah. Tidak lebih afdal. Hak lebih afdalnya hak tadi. Hak wajah tu ni, hak lain-lain dia kata dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat. Itu perbezaannya duduk situ lah. Tak apalah. Lebih afdalnya hak tadi. Hak wajah tu ni, hak lain-lain dia kata dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang sunat. Itu perbezaannya duduk situ lah. Tak apalah. Jadi dalam sembahyang sunat tu bolehlah nak baca macam-macam mana-mana yang tersebut saat ni, ataupun dalam kitab-kitab hadis yang lain hak mana yang sampai kepada kita daripada Nabi SAW, boleh tak nak baca lah, tak apa berlaku. Tak jadi masalah untuk nak baca mana-mana dalam sembahyang sunat. Dalam sembahyang fardu ada juga macam Imam Abu Yusuf, dia kata gabungkan kedua-dua, subhanakallahumma tu dengan wajah tu, gabungkan kedua. Dia ada lagu tu, mana agak panjang jugalah. Lepas tu baru baca Fatihah. Dan baca Fatihah tu bagi Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, dia kata baca juga bismillah. Lepas pada hak sani baca bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau nak baca a'udzubillah pun ada juga, tak apa juga. Tapi kalau tak ada a'udzubillah, bismillah saja dia baca. Kena baca, tapi baca kohar. Dia kata tidak baca derah. Derahnya alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik kata tak ada baca bismillah. Tak boleh baca. Tak boleh baca bagi dia. Kena baca alhamdulillah selalu. Kohar pun tak boleh. Tapi Imam Syafi'i kata bismillah baca derah. Alhamdulillah sambung waktu lah, baca derah lah. Pada ketika baca derah lah, baca kohar tu, kohar belakang tu. Ketika baca kohar tu, ketika sembahyang baca derah tu, bismillah tu pun baca derah. Serupa dengan lain-lain. Gitu. Tetapi ini masalah tarjih lah. Boleh berlaku, tak kisah. Nak baca mana-mana pun tak apa. Wajah tu ataupun subhanakallahumma tadi nak baca mana-mana satu. Hak moleknya kalau kita sembahyang jemaah, kita baca salah satu lah. Baca salah satu. Itu iman, supaya tidak jadi lama sangat, panjang sangat sembahyang tu. Sebab Nabi SAW pesan semua suruh takhfif sembahyang. Yang ni peringkat sembahyang, jangan lama-lama sangat. Sebab apa, orang alik belakang ni macam-macam, ada halnya macam-macam. Dengan sebab tu kita baca salah satu saja. Dan orang-orang Hanafi dan Ahmad, dia pilih subhanakallahumma itu, baca tu, sebab dia kata hak tu lebih ringkas. Tak banding dengan wajah tu, lebih ringkas lagi. Sebab tu dia pilih. Selain daripada itu, kata mereka, Sayyidina Abu Bakar aku baca, Sayyidina Umar aku baca. Bahkan Sayyidina Umar ajar orang di atas mimbar subhanakallahumma, derah ajar. Orang baca tu dalam sembahyang. Sayyidina Uthman pun baca tu juga dalam sembahyang fardunya. Cuba kita perhati sini satu perkara lagi. Imam Abu Daud ni pada umumnya orang kata dia ni mazhab Hanbali. Tapi kalau kita tengok sini, hak dia mari ni, hak wajah tu ni hak kuat-kuat ni, banyak ni hadis ni. Tetapi hak bab yang kedua tadi, hak pegangan Imam Ahmad, hak baca subhanakallahumma tu,
kedua-duanya Imam Abu Daud pertikaikan. Kedua-duanya dhaif. Seolah-olahnya Imam Abu Daud dia menterjihkan yang pertama ni, hak banyak ni, hak wajah tu. Inilah menunjukkan bahawa Imam Abu Daud ni tidak, dia bukan kata nak ikut Imam Ahmad saja. Dah, ada kalanya dia tidak serupa dengan Imam Ahmad. Itu satu. Yang kedua, boleh jadi juga Imam Abu Daud seperti Imam Ahmad, yakni dia mentarjihkan baca subhanakallahumma juga, tetapi yang dikemukakan di sini ialah hadis hak dhaif. Hak sahih ada, hak sahih, hak hasan banyak dalam Muslim ke apa pun ada hak ni subhanakallahumma wa bihamdika ni ada. Tapi Abu Daud tak marah. Daripada sini kita dapat faham ulama-ulama hadis ni tidak semestinya dia karang kita hadis ni dia marah hak sahih belaka. Bukan dia tak tahu hak sahih, dia tahu. Dia tak siap marah hak tu tahu dah. Ada dah. Kita nak mari tarik yang lain. Dia nak ceritanya benda ni sampai kepada kita melalui perawi-perawi yang thiqah, yang kuat. Banyak perawi-perawi yang tidak kuat pada juga, tapi serupa dia riwayat. Ini tujuannya untuk membanyakkan sanad. Apabila banyak sanad, ramai orang yang meriwayatkan benda serupa, mana lebih meyakinkan lagi lah kita. Bukan makna dia pegang dengan hak ni, pegang dengan hak ni, tidak. Ataupun yang ketiga, walaupun dhaif, tapi ini dalam bab apa dia? Dalam bab fadilat saja. Dalam bab fadilat ni hadis dhaif pun boleh pakai. Itu maksud Imam Abu Daud. Sebab tu dia amal hak dhaif. Dia nak ayat hak dhaif pun boleh pakai. Kalau katakanlah tak ada hak sahih, ada hak ni, boleh pakai. Sebab apa? Hak ni dalam bab fadilat, bukan dalam bab hukum. Bukan siapa tak sah semaya ke apa. Tak ada kait dengan tu. Keutamaan. Mana kalau kita baca ni ada kelebihan. Dalam bab fadail boleh hadis dhaif tu boleh kita amalkan. Jadi ada kemungkinan beberapa maksud Imam Abu Daud. Tak apalah. Gitu. Lepas tu kita tengok dari segi makna dia wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh. Ku hadapkan wajahku, yakni diriku, ku hadapkan diriku, yakni dengan ibadat ini. Satu makna. Satu lagi dengan makna wajjahtu wajhiya wajhi, maksudnya aku ikhlaskan ibadatku. Itu makna dia, kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi. Aku ikhlaskan wajahku, maksudku. Itu. Dan dia kata dalam syarah dia sebut, sayugianya kepada orang-orang yang sembahyang ni, pada ketika dia kata hak ni, dia kena ingat molek. Hadirkan maknanya. Biar ingat makna dia tu, molek. Biar betul-betul dia ni seseorang yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ikhlas. Wa illa kana kadhiban, kalau tidak dia berdusta. Kalau tidak dia berdusta. Dusta yang paling keji, paling jelek sekali ialah dusta yang dilakukan ketika seseorang itu berdiri di hadapan Tuhan yang tidak tersembunyi kepadanya apa sahaja. Kepada Tuhan fadharas samawati wal ard, yang menciptakannya, menciptakan langit bumi. Ada mencipta sebelum pada ni tak ada contoh. Tak ada contoh. Itu makna mencipta. Fatara tu buat sesuatu dengan tidak ada contoh sebelumnya. Fadharas samawati wal ard. Jadi tak apalah, banyak cerita tu. Jadi as-samawat itu apa yang jamak, tak apalah.
Hanifan, yakni dengan meninggalkan segala ajaran yang tak betul. Itu makna hanifan. Yani aku hadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dalam keadaan aku meninggalkan segala ajaran yang tak betul, menuju kepada ajaran yang betul, dan tetap di atas ajaran yang betul. Itu makna hanifan. Tinggal hak tak betul, tetap teguh berada di atas yang betul. Itu makna hanif. Musliman, dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, bukanlah aku termasuk di antara orang-orang musyrikin. Mana aku tidak musyrik. Ini nafi syirik, nafi syirik. Inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki. Nusuk itu mana agamaku, ataupun ibadatku, ataupun taqarrubku, apa-apa yang aku buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna nusuki. Ataupun hajiku, ataupun ibadat kurbanku, dan sebagainya. Banyak makna dia tu. Jadi setengah-setengah ulama dia kata sembahyangku dan ibadatku. Sembahyang itu hak khusus. Ibadat tu, sembahyang itu masuk dalam tu dah. Tapi sembahyang itu disebut khusus suku sebab memang dia tu ada kedudukan yang teristimewa. Dan ibadat-ibadat yang lain. Begitu. Wa mahyaya, hidup, matiku. Hidupku matiku lillah, kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Alam ni kan dia selain daripada Allah. Alam, surga, neraka, malaikat, apa tu semua alam lah. Tuhan sekalian alam. Selain daripada dia tu, dialah yang menciptanya. Jadi segala-gala kita ni, hidup kita, mati kita ni, lillahi rabbil alamin, kerana Allah. Bukan kerana benda lain. Ni ikhlas. Ni nak tanam ikhlas, biar kejap. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Bila tadi tu kita kata kerana dia semata-mata tu pun tak ada sekutu, dah tu kira. Sekali lagi kata, mana kita nafikan tiada sekutu baginya. Jadi kita tidak kongsikan dia dengan sesiapa pun dalam ibadat, dalam apa-apa pun. Wa bidzalika umirtu, dengan ajaran itulah aku diperintahkan, yakni membawanya. Jadi aku diperintahkan bawa ajaran. Setiap orang yang baca tu mana kata lagu tu asalnya Nabi SAW lah. Hak kemudian ni kita, mana itulah kita diajar suruh bawa tu kerana Allah belaka. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang mula-mula Islam. Tadi kan kita baca dalam salah satu riwayat tadi, perawi dia kata kalau sampai situ wa ana minal muslimin, kata dia. Jangan baca wa ana awwalul muslimin. Sebab apa? Takkan kita yang mula-mula Islam, sebelum kita ada dah orang Islam. Jadi macam kita berbohong pula, kata dia. Orang yang berpendapat begitu. Tetapi bagi orang yang mengatakan wa ana awwalul muslimin, ini pun boleh juga. Maksud awal di sini bukan makna hak mula-mula, sebelum pada kita tu tak ada dah. Maksud dia di sini akulah hak mula-mula, maknanya paling bersegera. Kalau dalam bab paling bersegera, tidak ada tangguh-tangguh dah. Gitu. Bukan bermakna aku hak mula-mula, makna paling segera, paling cepat. Tak ada berdolak dalil dah. Seperti dalam ayat qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan kalaulah Tuhan Rahman itu ada anak, seperti mana dakwaan kamu yang kamu nak sembah dia, akulah mula-mula nak sembah. Kalau sungguh masalahnya dia tu tak ada anak. Kalau dia tu ada anak, dan anak dia tu perlu disembah, akulah mula-mula nak sembah. Jadi makna hak mula-mula di sini bukan makna hak mula-mula sebelum pada tu tak ada orang sembah dah. Makna akulah yang paling cepat, tak ada kau orang, dah kat aku maknanya. Seperti juga Musa berkata wa ana awwalul mu'minin dalam Quran. Wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang mula-mula mukmin. Bukan makna sebelum aku tak ada orang mukmin. Nabi Adam, Nabi Idris, gapo tu lah, ke mana lah. Maksudnya hak mula-mula, maksudnya yang cepat, paling cepat, tak ada kau orang. Kalau boleh kita nak hak mula-mula sekali, nombor satu gitu.
Dia takut jadi kita berdusta. Tapi kalau kita ingat awal muslimin tadi dengan makna bersegera cepat nak nombor satu kalau boleh, kita tu tak apa, tidak ada makna dusta tu. Tapi kalau kita ingat kita lah mula-mula, sebab tu setengah ulama kata kalau dengan ingat kita lah yang mula-mula, orang Islam mula-mula sekali, ingat lagu tu, tak sah semaya. Jangan siapa tak sah semaya, dia kata gitu. Pasal apa? Dusta besar. Tak boleh lah. Jadi awal muslimin tu kena faham sepada dia lah. Maknanya kalau tidak pun wa ana minal muslimin, kata dia, wa ana minal muslimin, saya termasuk di antara orang Islam. Ya Allah, engkaulah raja yang sebenarnya, la ilaha illa anta. Sebab apa? Sebab apa sebut ni? Sebab kan dalam dunia ni pun ada raja juga, tapi raja yang tidak sebenar. Sebenar dah kira-kira manusia tu, tapi hak sebenar-benarnya raja tidak. Takut-takut kita terlupa lah. Takut-takut kita terlupa. Jadi raja hak sebenar yang berkuasa sebenarnya ialah Allah. Tidak ada sekutu baginya. Anta Rabbi, engkaulah Tuhanku. Rabb ni maknanya yang menjaga, yang mengasuh, mendidik, memperkembangkan sesuatu daripada tidak sempurna kepada sempurna. Itu makna Rabb. Rabbil alamin, Tuhan buat alam ni semua lagu tu belakang. Daripada tak sempurna, dia buat sempurna, paling comel, paling molek. Daripada sikit, dia buat besar. Daripada kecil, besar. Daripada kanak-kanak jadi orang tua. Itu makna Rabb. Dia buat tu paling molek. Engkaulah Tuhanku, Rabbku, wa ana abduka, dan aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Menzalimi diriku itu maksudnya melakukan maksiat dan sebagainya lah. Apa makna Nabi SAW baca ni? Dia ada buat dosa, dia ada apa? Tak ada. Ni dia nak ajar orang lah. Dia nak ajar orang. Ataupun ini disebutkan sebagai menyatakan kerendahan diri dia. Hak mana keterlanjuran itu dia kira itu sebagai kesalahan, kezaliman yang dilakukan ke atas dirinya. Wa ataraftu bi dhanbi, aku mengakui dosaku. Jadi dosa di sini kalau nak kepada Nabi itu bukan dosa sebab dia maksum. Tetapi yang disebut sebagai dosa di sini ialah keterlanjuran dia ataupun kesilapan dia mungkin dalam beberapa perkara. Itulah yang dimaksudkan dengan dhanbi. Tapi kalau kepada orang lain memang dosa sungguh. Aku mengakui dosaku. Faghfir li dhunubi jami'a, oleh itu ampunilah dosa-dosaku semua sekali. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa ni kecuali engkau. Jadi hak lain tak ada. Dalam Islam ni tak ada orang lain yang boleh mengampunkan dosa, tak ada. Sebab agama lain tak ada. Nabi pun tak boleh mengampunkan dosa, tak boleh. Dia hanya boleh minta dengan Tuhan, minta biar Tuhan ampunkan dosa. Orang lain pun boleh minta, ya Allah ampunkan dosa saudara saya, boleh. Tidak, Nabi pun setara tu. Nak kata aku ampun, aku ampun kan? Tak ada dalam Islam, tak ada. Dalam agama lain semua sudah berubah dah. Agama-agama yang ada dalam dunia ni, padri ke siapakah, dia boleh kata saya ampunkan, boleh kata. Inilah juga menunjukkan bahawa agama lain tu sudah tidak tak boleh dipakai lagi. Munasabahlah kalau Islam kata agama lain tu sudah mansukh, munasabah. Banyak perkara tu tak kena lah, sebab tak adil. Kalau nak manusia boleh mengampunkan, dia tu setara mana dia nak mengampunkan orang? Dia tu sendiri tu tak ada dosa dah. Dia tu sendiri. Lepas tu dia mengampunkan itu. Kuasa mengampunkan itu siapa bui ke dia? Siapa bui? Jadi Nabi SAW mari ni ajar hak Nabi-Nabi dulu ajar lagu tu. Sebab dia ajar ni tak ada. Nabi-Nabi tak pernah ajar seperti agama-agama yang ada sekarang ni. Di mana pemimpin-pemimpin agama boleh menghapuskan dosa pengikut dia. Tak ada lagu tu. Itulah menunjuk salah satu bukti yang menunjukkan Islam ni agama yang benar, agama yang terakhir. Sebab kita tengok lain-lain sudah berubah belaka. Manusia sudah jadi dianggap, dipercayai macam Tuhan. Wahdini li ahsanil akhlaq. Sebab tadi lah tu, tunjuk kepada akhlak yang terbaik.
tidak ada yang dapat menunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, dan seterusnya. Lepas tu kita pergi lagi. Dia kata wal khairu kulluhu fi yadayk, kebaikan itu semua sekalinya, baik dari segi i'tiqad, dari segi ucapannya ataupun dari segi perbuatannya, fi yadayk, di tanganmu. Di tanganmu itu maknanya engkaulah yang melakukan segala-galanya, segala-galanya berlaku dengan kamu. Wasyarru laisa ilaik, kejahatan ada tak ada dah. Dalam nuskhah kebanyakannya tak ada wasyarru laisa ilaik. Tetapi ia ada di dalam hasyiah mujtabaiyah. Hasyiah mujtabaiyah ni matba'ah mujtabaiyah, satu percetakan masyhur di India, nama dia matba'ah mujtabaiyah. Dalam nuskhah tu ada ni wasyarru laisa ilaik. Selepas wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik, ada. Dan nuskhah Aun al-Ma'bud ada juga. Dalam nuskhah Aun al-Ma'bud syarah Abu Daud pasal lagi tu ada juga. Apa makna kalau wasyarru laisa ilaik? Mana kejahatan la yutaqarrabu bihi ilaik, tidak boleh dijadikan kejahatan itu sebagai sesuatu yang menghampirkan kepadamu. Itu maknanya wasyarru laisa ilaik, kejahatan tidak layak dijadikan sebagai sesuatu yang menghampirkan seseorang kepadamu. Itu makna wasyarru laisa ilaik, salah satu makna dia. Satu lagi makna dia, kejahatan itu laisa ilaik, tidak layak dinisbahkan kepadamu. Tidak layak dinisbahkan, dikatakan kepadamu, tidak layak. Walaupun Tuhan belaka yang buat. Jadi kita tak boleh sebut dari segi adabnya. Misalnya babi, Tuhan buat babi, padahal dia buat babi. Tuhan buat tahi misalnya. Jadi secara langsung gitu, dari segi adabnya tidak beradab, walaupun pada hakikatnya Allah belaka. Itu makna wasyarr laisa ilaik. Ataupun yang mana yang ketiganya wasyarru laisa ilaik, mana kejahatan laisa ilaik, bukanlah boleh ditujukan kepadamu. Sebab apa? Sesuatu kejahatan yang kita nampak jahat, tak molek, buruk tu, tak molek tu, sebenarnya bukan buruk semata-mata dari semua sudut. Tidak. Tuhan buat tu ada kebaikan dia ke mana-mana. Ada kebaikan dia ke mana-mana. Jadi buruk semata-mata tak boleh nak kata. Kalau perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat api, walaupun orang tu kena api lah, kita kata terbakar hangus habis rumah dia, tak boleh kata api tu tak molek kalau Tuhan buat. Tak boleh kata. Sebab apa? Hak molek dia tu ada. Manusia mati tak molek lah, sedih kan? Hak mana mati tu, keluarga mati tu menangis, tak molek lah, kemalangan lah kita. Tetapi molek dari segi yang lain. Molek dari segi yang lain. Begitulah juga hal lain-lain kita tengok. Molek tak molek. Hak tak molek tu sebenarnya sampingan. Sebenarnya di sebalik tu ada hak molek. Tidak kata tak molek 100%. Tidak. Tengok ke mana pun tak molek belaka tu buat. Tidak. Mesti ada sudut molek dia, kelayakan dia. Neraka molek. Sebab apa? Kalau tak ada neraka, hak tu tak molek. Sudah hati benar lah hak jahat-jahat. Jadi kalau balas, itulah hak molek. Molek. Sebab neraka itu juga dia membersihkan seseorang. Membersihkan seseorang. Barulah jadi comel, barulah jadi cuci apabila dibasuh, apabila dibakar dengan api itu. Seperti bahan galian lah, emas, perak ke apa tu. Kalau waktu tubik asal tak comel mana. Setelah kena api tu barulah tubik comel. Jadi begitu. Nak masuk ke dalam syurga tu tidak layak kecuali masuk neraka dulu.
Jadi molek juga. Nak kata tak molek langsung, tak ada. Itu makna yang keempatnya. Yang kelimanya, iaitu asyar laisa ilaik, yakni keburukan tidak sampai kepadamu. Keburukan tidak sampai kepadamu, yakni hak sampai kepadamu, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ini ucapan-ucapan yang baik ataupun ajaran-ajaran yang baik, hak itulah yang sampai kepada Allah, yakni yang Allah terima. Yang Allah terima. Hak tak molek tu Tuhan tak terima. Tuhan tak terima, tak ada faedah, tidak berguna di sisi dia. Gitulah. Tabarakta wa ta'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan seterusnya. Begitulah. Lain-lain tu dari segi makna dia tu, dari segi zahir pun kita nampak dah tu. Mari puji-pujian kita kepada Allah, kalau kita nak sebut dengan lidah ni tak padan. Nikmat yang Allah SWT bagi terlalu amat banyak, tak padan nak sebut. Sedangkan hak kita mampu boleh guna lah ni untuk nak puji dengan lidah, hak lain tak boleh. Dengan sebab tu dikatakan sepenuh langit dan bumi. Gitulah hak kita nak. Kita percaya nikmatnya amat banyak, sehingga kalau dipuji Tuhan sepenuh langit dan bumi, kita nak puji, tapi kita tidak berdaya. Lidah kita ada macam mana kita nak sebut banyak? Kita pula lemah, mengatuk, jenera, uzur, sakit, tak boleh nak sebut kadang-kadang tu. Sepenuh langit dan bumi, sepenuh antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi bekah-bekah, segala bekah. Bekah banyaklah. Cetung, gelah, cawan, kolam, payah, macam-macam, segala bekah. Kalau diisi sepenuh antara langit dan bumi, lepas tu tak pada hak tu lagi, sepenuh apa yang kau kehendaki. Hak kita tak tahu. Hak ni sekarang kita tengok ya. Boleh kita isi sini, boleh kita isi dalam gon ni. Ni muat boleh bubuh dalam ni. Kalau kita nak bubuh 100 kita tahu, banyak lagi hak kita tidak tahu. Sepenuh apa-apa yang kau kehendaki selepas itu pun maknanya aku terima, dan aku nak puji lagu itulah, maknanya gitu. Sebab apa? Engkau layak menerima pujian itu walaupun sebanyak. Wa idza sajada, bila bersujud, lagu itulah. Lain-lain itu lebih kurang itulah. Jadi minta ampun dengan Allah yang kita buat dulu, yang kita buat kemudian. Kita tak buat lagi. Satunya dulu lama dah. Kita buat kemudian hak dekat. Kita buat dah juga tapi dekat. Semuanya minta Tuhan ampun belakang. Satu lagi mana hak kita buat dulu, ma'akhir tu hak kita tak buat lagi. Hak kita tak buat lagi akan datang akan buat. Kita minta ampun dah dengan Tuhan. Minta ampun dah, minta biar Tuhan ampun. Hak dulu, hak kemudian, hak aku buat secara rahsia, secara sulit, Tuhan tahu. Minta ampun juga. Hak buat secara nyata, kesalahan dosa secara nyata, minta belakang. Hak buat secara terbuka, iklan, sebagai iklan nyata, hak tu pun minta juga. Anta ilahi la ilaha illa anta. Lepas tu sahabat ucapkan alhamdulillah hamdan katsiran begini-begini tu, tidak salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak apa, kata lagu tu. Itu sesuai dengan Imam Malik katalah doa ataupun puji gapo semua tu bolehlah kita lakukan dalam sembahyang, di mana-mana, bahagian mana-mana pun. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan tu mengikut satu jalan riwayat lagi, iaitu berjalan seperti biasalah, janganlah hunggah-hunggah sepatutnya cungak lagu tu. Lepas tu setakat mana hak dah sembahyang lah. Kalau hak tak ada tu tambahlah apa Datuk Imam bagi salam. Lepas tu hak ni berlindung
dengan Allah daripada syaitan ke apa. Syaitan ni macam-macam lah cara dia. Iaitu dalam bentuk naf dan hamz. Jadi semua ni hak tak molek berlaku dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang tidak baik, dalam bentuk semburan-semburan yang bisa semburan dia tu menyebabkan jadi orang terpukau, supaya kena sihir ke apa tu. Tu minta berlindung daripada hak tu lah. Tu dia ada bantuan ataupun kerjasama syaitan lah juga tu, dalam orang buat sihir ke apa tu, minta berlindung daripada tu. Wa hamzihi, kegilaan dia. Jadi kegilaan syaitan ni pun ada gila juga. Minta berlindung berlaku. Lepas tu baca lain lagi, semua ni ada berlaku. Maknanya ada sebut tadi, kita baca tadi tu boleh baca belaka lah. Terutamanya di dalam sembahyang sunat. Kalau dah sembahyang fardu, main solat, tak apa, macam main solat, tak apa. Tapi kalau jadi tu imam, tak usahlah baca belaka ni panjang. Lagi kan ayat-ayat tu pun baca pendek. Ni lagilah moleknya kita kena pendek. Kita kena pendek. Tetapi kalau sama-sama setuju, nak baca ke apa, tak apa. Tak apa. Jadi dalam riwayat-riwayat tadi jelas menunjukkan orang kata ini untuk sunat saja, tidak. Bahkan ada dengan jelas di antara riwayat yang kita baca tadi menyebutkan bahawa dalam sembahyang fardu membaca juga. Tetapi kebanyakannya memang tidak dinafikan adalah dalam sembahyang sunat, seperti dia sebut sembahyang malam ke apa tu, memanglah. Imam Malik mengatakan tak apa doa dalam sembahyang ni, di awal ke, di tengah ke, di akhir ke, dalam sembahyang fardu ke, dalam sembahyang sunat, tak apa, boleh. Jadi nak doa hak ma'thur ke ataupun tidak ma'thur, tak apa. Hak kita rekod diri, kita nak minta doa dengan Tuhan, tak apa dalam sembahyang. Itu sebab dalam Mudawwanah Imam Malik mengatakan tidak mengapa seseorang itu berdoa untuk segala hajatnya dalam sembahyang fardu, hajat-hajat dunia dan akhiratnya, pada ketika berdiri, pada ketika duduk, pada ketika sujud. Tetapi Imam Malik kata makruh, tak suka. Dia tak suka baca dalam rokok. Dalam rokok tak usah. Hak lain ketika berdiri, ketika sujud, ketika duduk, antara dua sujud apa kau boleh berlaku. Tapi kalau tasbih tu tak apa dalam rokok. Doa ni maksudnya doa. Tasbih tu memanglah tempat dia dah. Dalam Mukhtasar Khalil ni kitab fiqh mazhab Malik, dia kata apa? Seseorang tu boleh berdoa apa saja yang dia nak. Hak dunia pun boleh. Dalam sembahyang boleh. Dan boleh dia sebut nama, boleh sebut. Kalau dia wasamma man ahabba, kalau dia sayang kepada seseorang tu, boleh sebut nama, minta dengan Tuhan, boleh, tak ada apa. Walau qala ya fulan fa'ala Allahu bika kadza lam tabtul. Siapa tahu tu. Tak apalah. Cuba di sini apa gitu. Jadi syurga neraka apa tu semua benar, janji engkau benar, syurga neraka benar, kiamat itu benar. Supaya yang tersebut dalam Quran dan dalam hadis-hadis yang lain lah. Hak tu kita kena percaya sebagai benar, termasuk dalam akidah, termasuk dalam akidah. Hak lain-lain itu supaya lain-lain itu serupa. Asal tadi itu hadis 726 Muhammad bin Rafi'. Ini kepada hak istilah lah, pada hak ngaji sikit.
Ada faedah lah ni. Iaitu Abu Nuh Qurat haddatsana Ikrimah bi isnadihi bila ikhbar wa ma'nahu. Apa makna tu? Bila ikhbar wa ma'nahu. Qala kana idza qama kabbara wa yaqul. Situ. Maksudnya maknanya Ikrimah meriwayatkan dengan sanadnya bila ikhbar, bukan dengan ikhbar dan maknanya. Apa makna? Yang ni Ikrimah meriwayatkan ini bukan dengan ikhbar dan makna, bukan dengan makna, tetapi sama lafaznya dengan yang tersebut sebelum ini, riwayat yang tersebut sebelum ini. Mana tidak ada beza riwayat ni dengan riwayat sebelum ini. Itu makna bila ikhbar. Wa ma'nahu bila ikhbar wa bila ma'nahu. Bukan makna dengan makna tidak, tetapi dengan lafaz yang diserupa dengan kata bi isnadihi mithlahu, serupa lagu tu. Kan kebanyakannya kalau lagu ni mana riwayat ni serupa dengan riwayat sebelumnya, lafaz dia tu biasanya dia kata mithlahu. Kalau makna dia serupa nahwahu, ini dia tukar cara sikit. Yang ni bila ikhbar wa ba'nahu. Yang ni riwayat ni tidak berdasarkan makna. Maknanya makna dia saja serupa dengan sebelum ni, tidak. Bahkan tak ada beza riwayat hak ni dengan hak riwayat sebelum ni dari segi lafaz dia tu, tak ada beza. Satu, mengikut setengah-setengah nuskhahnya bila ikhbar, tetapi mengikut setengah-setengahnya bil ikhbar. Gitu. Mana tak ada nafi tu, la tu tak ada. Bil ikhbar. Kalau ikhbar, kalau bil ikhbar wa ma'nahu, artinya makna dia saja sama, lafaz dia tidak sama. Situ. Tak apalah. Dan dalam hadis-hadis ini juga kita dapati bacaan-bacaan ini kalau yang baik itu disambut oleh malaikat, dibawa naik ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dibawa naik ke atas. Gitu. Kemudian bab yang kedua, man al-istiftah bi subhanak. Walau bagaimanapun hadis amal ini semuanya dhaif. Hadis ini mereka mengatakan daripada Ali, daripada Hasan secara mursal. Sedangkan Abu Daud amal ini musnad dia ni, hak ni bukan mursal tetapi marfu' daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Dia riwayat Nabi gini-gini, padahal hak sebenarnya hadis ini mursal Hasan Basri. Berarti dekat Hasan Basri nya, artinya orang-orang lain, perawi-perawi lain mengatakan gitu. Tiba-tiba dia disorang iaitu Ja'far bin Sulaiman ni, dia riwayatkan secara marfu'. Artinya riwayat ini tidak sahih lah, syadz, bercanggah dengan orang lain. Yang kedua tu pun Imam Abu Daud kata orang lain tak ada riwayatkan daripada Abdul Salam selain daripada Talq bin Ghannam. Dan ramai lagi orang lain yang meriwayatkan daripada Budail. Bukan dia ni saja, bukan Abdul Salam bin Harb yang meriwayatkan daripada Budail. Orang lain tak ada sebut apa-apa pun seperti yang disebutkan oleh dia ni. Maknanya Imam Abu Daud mempertikaikan riwayat ini. Dia nak ayat dhaif lah, itulah maksud dia. Dia pertikai dhaif. Tetapi sebab kata tadi lah, ini ada hak sahih. Hak sahih pun banyak. Dalam macam-macam kitab lah ada. Termasuklah dalam Musnad, dalam Daraqutni, Sunan Daraqutni, dalam Muslim dan lain-lain lagi. Banyak. Jadi sekat itulah rasanya untuk malam ni. Cuma ada pengumuman sikit pengumuman sikit, insya-Allah. Duduk cadangan duduk cadang ni, kalau tak ada apa-apa lah, bolehlah bagi pendapat masing-masing. Kalau tak ada apa-apa lepas hari raya ni, mungkin nak ubah malam ni, duduk cadangnya, nak ubah malam ni mengajar ni. Kalau hari ni hari Ahad malam Isnin kan, jadi kita mungkin akan buat hari Isnin malam Selasa, ataupun hari Selasa malam Rabu. Hak sini. Sebab apa nak cadangnya hak kubai khiyar tu 2 malam kan, cadang nak sel.
Nak sah malam. Jadi nak jadi jujur lah. Sama ada hak sini malam Selasa ataupun malam Rabu. Hak sana tu dia akan jadi sah. Tidak jadi 2 malam. Sebab adalah hal sibuk-sibuk. Jadi gitulah. Jadi boleh bagi pendapat lah mana-mana ada ni pun. Hak mana lebih sesuai. Mungkin ada hal kalau lagu mana kau. Tapi kalau nak melera belakang payah juga. Anaknya duduk nampaknya lebih sedap. Kalau hak sini seperti tertib ni lah dulu. Yang ni malam Selasa. Hari sini malam Selasa. Hari Selasa malam Rabu tu berkhiyar. Hari Rabu malam Khamis tu masjid langgar. Habislah 3 malam saja. Kau kurang dah kiranya. Kau kurang tu sebab ada hal lah. InsyaAllah. InsyaAllah baik. Wallah.